Hasrat Datuk dan kawannya tidak dihalang oleh polis kerana kawasan Paya Besar masih belum terlibat dalam kawasan hitam. Bercakap dengan Jane. Dia dah luka. Hati-hati, babi hutan selalunya ganas. Aku tahu. Tunggu di sini. Dia mesti ditembak. Kalau tidak, kita kena serang. Tambah Datuk lagi. Kawannya akur kepada cakap Datuk. Datuk memintas babi itu dari belakang. Babi itu berpusing menghadap Datuk. Alangkah gembiranya hati Datuk. Dia sudah mengambil posisi yang baik. Dia terus menghala muncung senapangnya ke arah kepala babi hutan itu. Macam selalu, sasaran dipilih Datuk adalah pada kening setiap binatang buruannya. Bila picu senapang mahu ditarik, babi itu pusing pula tubuh dia, masuk ke hutan ke sebelah kiri. Datuk terus mengikutinya dengan tenang. Satu ketika, binatang itu berhenti. Datuk sudah pun mencari tempat yang baik untuk melepaskan tembakan. Entah macam mana, macam ada satu kuasa yang menarik tangan Datuk untuk memetik picu senapang itu. Dan satu ledakan berdemam. Babi hutan itu pun terkejut dan terus lari. Datuk terus juga memburu hingga sampai ke ulu Sungai Dendang. Di seberang sungai, Datuk melihat babi hutan itu menyondol-nyondol tanah dengan tenang sekali. Datuk berjalan menyusul tebing sungai ke hulu. Dia menyeberang melalui sebatang pokok merbau yang tumbang merintangi Sungai Dendang. Jadi, berada di kawasan itu seperti berada di kawasan sendiri, fikir Datuk. Datuk pun sampai ke seberang. Ternyata Datuk tidak boleh mendekati babi itu kerana mereka terpisah oleh satu kolam kecil yang keruh airnya. Kalau Datuk melepaskan tembakan dari situ pun boleh. Tapi Datuk tidak mahu. Dia mahu menembak babi itu dengan jarak yang paling dekat yang dia boleh, yang dia dapat. Datuk pun melompat kolam kecil itu yang seluas kira-kira 5 kaki. Datuk merangkak dan mencari tempat yang baik. Babi hutan itu terus juga menyondol tanah dengan tenangnya. Datuk berdiri di sebalik pokok ara. Tiba-tiba Datuk terasa telinga dia berdesing. Pandangannya berubah dan menjadi berpinar-pinar. Datuk bagaikan berada di satu dunia lain yang sunyi tapi amat menyeramkannya. Dengan pokok-pokok yang beraneka ragam dengan akar yang berjuntaian, Datuk mengira semua itu terjadi kerana perasaan akibat letih. Banyak membuang tenaga kerana berlari mengejar babi. Dia pun merebahkan babi hutan itu dengan segera. Kalau babi itu tidak mati, nanti dia mengamuk. Semua penoreh getah di Paya Besar akan diserangnya. Datuk tahu kalau babi hutan mengamuk memang buruk padanya. Datuk melihat babi hutan itu menyondol tanah di pangkal pokok besar. Dia meletakkan buntut senapang di bahu. Dengan hati-hati, dia pun menarik picu senapang. Dan Datuk jadi gawat sekali. Senapang itu tidak pula berbunyi dan babi hutan itu terus menyelinap ke sebalik pokok besar. Dari celah pokok besar itu muncul pula seorang wanita yang sungguh cantik. Dia mahu mendekati Datuk dan mengatakan bahawa babi itu berada tidak jauh dari pohon itu. Dia suruh Datuk memburunya dan Datuk sudah tahu. Dia terperangkap lagi. Wanita di hadapan Datuk terus bercakap dengan manjanya. Bau harum yang sangat asing menusuk lubang hidung Datuk.
Datuk merasa dirinya seakan-akan melayang-layang. Datuk segera bertafakur, menyatukan mata batin dan seluruh kekuatan panca inderanya. Dia terasa ada suatu kuasa yang menyuruhnya ke seberang sungai. Datuk menentang kuasa itu dengan penuh keyakinan. Kali ini Datuk terasa dia mula tewas. Dia terdengar suara perempuan cantik itu ketawa. Datuk membuka mata dan perempuan itu sudah tiada lagi di hadapannya. Datuk berpatah balik. Bila Datuk sampai ke seberang, suara desing telinganya sudah hilang. Pandangannya tidak berkunang. Pokok-pokok besar yang dilihat bergayut dengan akar itu ternyata hanyalah pokok-pokok kecil yang tidak ada akar bergayut. Datuk duduk di situ beberapa saat. Kemudian kawannya tadi yang bernama Lee Kong Hua pun sampai ke tempatnya. Kenapa? Kita balik. Mereka pun segera pulang ke kebun getah. Sampai di situ sudah ada lori yang dijanjikan oleh Lee Kong Hua menunggu. Datuk terkejut. Di samping pemandu lori itu ada 2 orang anggota polis, yang seorangnya berpangkat sarjan dan seorang lagi polis mata-mata. Datuk kenal yang berpangkat sarjan itu. Namanya Ali. Lebih dikenali dengan nama Sarjan Ali, orang paya ara, dan membeli tanah dekat dengan kampung Datuk. Kenapa tu? Tanya Datuk dengan tenang kepada sarjan itu. Kalau saya tahu tadi awak nak memburu, saya tahan. Saya tahu awak akan sampai ke Hulu Dendang tu, kata Sarjan Ali. Datuk diam. Kemudian Sarjan Ali terus menyoal Datuk kalau Datuk mengalami apa-apa perkara ganjil semasa berburu. Datuk berceritalah apa yang dia alaminya tadi. Saya dah duga kawasan itu keras, ada penunggunya. Ramai orang yang berburu ke situ tidak pulang-pulang. Sebulan dulu, satu Cina dari Setiawan hilang gaib entah ke mana berburu di situ. Bila dikesan, cuma jumpa kain dan rangka saja yang tinggal. Sambung Sarjan Ali. Meremang bulu roma Datuk mendengarnya. Kemudian Datuk dan kawannya ke jalan besar, terus pulang ke rumah. Rumah kembar 2 tingkat tu di sebelah kanan masjid, di depannya mini supermarket. Penerangan yang diberikan oleh Sarjan Ali itu membuat Datuk ingin sekali pergi berburu di daerah itu lagi. Walau bagaimanapun, hasrat itu dibatalkan oleh Datuk sesudah dia menemui seorang tua di kampung Cangkat Berangan. Orang itu berkata pada Datuk begini, "Jangan pergi. Kalau kau menerima cakap perempuan itu yang menyuruh kau mencari babi itu, kau akan hilang entah ke mana." "Saya nak jumpa juga," Datuk kata. "Tambahkan lagi ilmu pendinding diri untuk kau," kata orang tua itu. Namanya Tok Aki Simbang. Waktu mudanya dia seorang pendekar, malah pernah terlibat dalam peperangan Larut. Datuk pun belajar lagi beberapa ilmu kebatinan dengan Tok Aki Simbang. Orang itu pun mencurahkan ilmunya kepada Datuk. Dan Datuk memang pun berazam untuk menemui perempuan cantik itu lagi. Bercakap dengan Jane. Kirimkan doa di bulan mengapa